Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi tugasan berkumpulan UPU 3132 Falsafah Ilmu, kami akan membentangkan tentang refleksi dengan satu institusi ilmu dan kami telah memilih Perpustakaan Negara sebagai institusi pilihan kami. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Nur Aina Batrisha binti Muhammad Azim. Yang kedua ialah Nur Atasha Ayuni binti Jaafar. Yang ketiga ialah Tuan Nur Aina Najwa binti Tuan Abdul Aziz. Sejarah penubuhan Perpustakaan Negara. Pada tahun 1956, Malayan Library Group telah mengirim memorandum kepada Public Library Service. Ini bertujuan untuk mencadarkan idea untuk menubuhkan sebuah perpustakaan negara. Dan pada tahun 1962, Yayasan Lee telah menyumbangkan dana sebanyak RM500,000 bagi memulakan tabung pembinaan perpustakaan. Perpustakaan Negara telah dibangunkan dengan Akta 1996 di mana akta ini telah mewajibkan semua penerbit untuk menghantar 2 naskah buku bagi setiap satu terbitan. Pada tahun 1992, Perpustakaan Negara telah dipindahkan ke bangunan baru yang berada di Jalan Tun Razak. Tarikh 16 Disember 1994 dianggap sebagai detik-detik bersejarah kerana usaha yang untuk menubuhkan Perpustakaan Negara telah berhasil. Seterusnya, saya akan menerangkan sumbangan yang dilakukan oleh Perpustakaan Negara yang sudah pastinya telah menarik minat ramai rakyat Malaysia. Dengan keunikan yang terdapat dalam fungsi dan peranan Perpustakaan Negara itu sendiri, seperti tempat yang selesa dan kondusif dan juga sumber rujukan yang pelbagai. Oleh itu, Perpustakaan Negara telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam menyumbang kepada program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) yang merupakan program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan amalan membaca dalam kalangan pelajar. Antara sumbangan Perpustakaan Negara kepada program yang bermula sejak tahun 1999 ini iaitu pinjaman berkelompok, program bacaan kegemaran saya, kem galak belia membaca dan infohan. Pertamanya, perkhidmatan pinjaman berkelompok. Perkhidmatan yang dilaksanakan ini menitik beratkan perkhidmatan kepada rakyat di kawasan-kawasan yang jauh dan terpencil dari pusat bandar bagi menampung sebarang ketidaklengkapan di bilik-bilik bacaan dan perpustakaan-perpustakaan kecil di bawah pengendalian pertubuhan-pertubuhan, persatuan-persatuan dan institusi tertentu. Oleh itu, semua lapisan masyarakat berpeluang untuk meminjam buku. Kemudian, program bacaan kegemaran saya. Kementerian Pendidikan khususnya bahagian teknologi pendidikan telah bekerjasama dengan baik dalam menjayakan program ini. Semasa pertama kali program ini dijalankan pada tahun 2002, seramai 20 orang pelajar program NILAM telah menyertai program ini semasa bulan membaca pada tahun tersebut. Selain itu, Kem Galak Belia Membaca juga merupakan antara sumbangan Perpustakaan Negara dalam program NILAM. Kem ini bertujuan menggalakkan belia membaca tidak kira di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Melahirkan remaja yang peka dengan keperluan maklumat global dan terkini serta mewujudkan golongan belia yang menjadikan budaya membaca sebagai satu gaya hidup. Akhir sekali, Perpustakaan Negara menyumbang dalam program NILAM dengan mengadakan pertandingan infohan. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran bahawa maklumat boleh diperolehi dari pelbagai sumber untuk membina kemahiran dalam kalangan masyarakat supaya lebih kreatif dan cekap dalam pencarian maklumat, menggalakkan penggunaan IT ke arah membentuk e-community dan memupuk budaya membaca sebagai gaya hidup. Seramai 200 orang pelajar sekolah rendah dan menengah serta guru termasuk 53 orang pelajar NILAM terlibat dalam sesi infohan yang dianjurkan Perpustakaan Negara. Menurut Akta Perpustakaan Negara 1972, Akta 80, terdapat 17 fungsi atau peranan Perpustakaan Negara Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan 5 daripada 17 peranan Perpustakaan Negara. Yang pertama, Perpustakaan Negara berperanan untuk menerima dan menyelenggara koleksi-koleksi sumber perpustakaan yang lengkap di peringkat kebangsaan, bahan-bahan atau karya-karya yang tidak boleh diguna lagi dan menepati kriteria pembuangan akan dilupuskan melalui 3 kaedah iaitu kaedah pilih buang, hapus kira dan pelupusan. Yang kedua, Perpustakaan Negara berperanan untuk menyediakan latihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam perkara-perkara perpustakaan. Pihak perpustakaan akan mengadakan program pembangunan manusia untuk meningkatkan potensi-potensi dan kepakaran ahli-ahli perpustakaan.
Yang ketiga, mengurus dan melaksanakan program bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Program ini dilaksanakan untuk memupuk dan memberi galakan budaya membaca, seterusnya menyokong pembelajaran sepanjang hayat. Kesannya, pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Malaysia dapat ditingkatkan. Yang keempat, memberikan khidmat nasihat dan khidmat perundingan bagi membantu perancangan serta perkembangan perpustakaan negara Malaysia mengikut piawaian kebangsaan dan antarabangsa. Yang kelima, bertanggungjawab untuk menyimpan dan memperluaskan penggunaan koleksi terbitan dalam negara serta koleksi mengenai negara yang diterbitkan di luar negara. Perpustakaan negara menjadi tempat untuk menyimpan segala kebudayaan dan khazanah dalam pelbagai bentuk. Koleksi ini diberi nama Koleksi Malaysiana. Koleksi ini adalah koleksi yang sangat berharga dan paling penting dalam perpustakaan negara. Jelaslah bahawa Perpustakaan Negara telah memberi banyak sumbangan sebagai salah satu institusi ilmu utama di Malaysia. Institusi ini boleh dikaitkan dengan bidang falsafah ilmu dan psikologi. Perpustakaan Negara merupakan pusat penyimpanan segala ilmu. Oleh itu, institusi ini dapat memuaskan rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar dan menzahirkan ideologi baharu melalui pembacaan. Selain itu, ia dapat membantu pelajar mendalami sejarah pembentukan Malaysia dan warisan negara, kerana Perpustakaan Negara dikabarkan menjadi tempat penyimpanan segala kebudayaan dan pustaka dalam pelbagai bentuk. Bagi bidang psikologi pula, Perpustakaan Negara membantu dalam proses pencarian maklumat dan kajian mengenai topik pembelajaran. Seterusnya, program NILAM membantu dalam pembentukan bakal ahli psikologi yang gemar membaca dalam kalangan pelajar serta membantu mereka mendapatkan bahan rujukan yang berautoriti. Dengan itu, prasarana seperti ini diharapkan untuk diperbanyak dan menubuhkan perpustakaan awam di setiap negara di Malaysia dengan sistem pelaksanaan yang sama dengan Perpustakaan Negara agar lebih mudah untuk dikunjungi oleh seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya cadangan ini dilaksanakan, peluang pekerjaan akan lebih meluas serta rakyat yang minat membaca, berilmu dan lebih maju dapat dilahirkan. Sekian sahaja, terima kasih.